merupakan satu simbolik yang unik dan tersendiri. Ini memberi signifikasi bahawasanya Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menaungi kita semua, rakyat Malaysia. Selepas ini Datuk Paduka Marajalela akan memohon berkenan untuk menyembahkan warkah ikrar. Datuk Paduka Marajalela menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan warkah ikrar. Pergerakan yang seterusnya, mana Datuk Paduka Maharajalela akan mengambil dulang berisi warkah ikrar dari Datuk Penghulu Istiadat, lalu naik ke singgasana dan menyembahkan warkah ikrar mana akan dilafazkan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan setelah sempurna sahaja ikrar dilafazkan, nubat dipalu lagu Raja Bertabal. Dan untuk makluman semua, di mana warkah ikrar tersebut juga ditulis di atas kulit kambing yang diproses sehingga menjadi kertas dan mampu bertahan sehingga jangka masa yang sangat lama dengan menggunakan jenis tulisan khat nasakh untuk teks dan khat thuluth untuk bahagian tajuk.
Semua dipohon duduk. Selepas ini, Datuk Paduka Marajalela akan menghadap dan memperkenan Ketua Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk membawa menghadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyembah ucapan tahniah dan ikrar tak setia kerajaan dan rakyat Malaysia. Datuk Subhanahu wa ta'ala adalah diharapkan segala usaha akan berjalan lancar dan dipermudahkan untuk memenuhi segala hasrat rakyat dan mencapai Malaysia yang makmur dan maju. Walaupun dunia kini dilanda ketidaktentuan ekonomi dan pergolakan geopolitik, namun usaha yang dilakukan oleh kerajaan tuanku telah memberi keyakinan kepada rakyat bahawa kita semua mampu untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut sekaligus meminimalkan kesan buruk yang mungkin negara hadapi. Tetapi juga berharap rakyat keseluruhannya akan kepada kerajaan untuk bersama-sama mengharungi cabaran-cabaran tersebut bagi menjaya dan merealisasi semua rancangan dan dasar yang telah dirancang dalam usaha kita membangunkan negara yang disayangi ini. Ampun tuanku, pembangunan negara tidak akan bermakna jika terdapat rakyat yang masih hidup dalam kesusahan dan terpinggir daripada limpahan pembangunan negara. Itulah pendirian kerajaan tuanku dan akan terus menjadi azimat yang dipegang dalam merencana dan melaksanakan agenda-agenda pembangunan negara. Justru kerajaan tuanku akan terus berusaha dengan lebih gigih untuk meningkatkan program-program kesejahteraan hidup rakyat, termasuk usaha untuk mengurangkan beban kenaikan kos sara hidup. Ini termasuk meningkatkan kuasa beli dan menghapuskan jurang pendapatan antara kelas, kaum dan wilayah. Dalam pada itu, kerjasama semua pihak amat diperlukan agar kenaikan harga barang dan kos sara hidup dapat ditangani secara holistik. Kerajaan tuanku juga akan terus memperkenal dan melaksanakan program-program yang akan dapat meningkatkan lagi kesejahteraan hidup rakyat sekalian. Sempena 1 tahun pemerintahan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-14 baru-baru ini, Parti telah mengumumkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang bertujuan kesejahteraan dan kemakmuran negara. Dalam hal ini, aspek-aspek peningkatan kecekapan, ketulusan, tadbir urus dan integriti akan menjadi agenda penting berterusan bagi kerajaan tuanku. Menyadari peri pentingnya undang-undang negara tidak sekadar dilaksanakan tetapi mesti dilaksanakan dengan adil. Kerajaan tuanku akan terus mempertahankan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan memastikan demokrasi terus subur sekaligus kestabilan negara dapat dicapai. Langkah-langkah bagi meningkatkan tadbir urus, integriti dan membasmikan rasuah termasuk mengambil tindakan ke atas pihak-pihak yang terlibat dalam aktiviti rasuah dan salah guna kuasa akan terus dilaksanakan. Dalam hal ini, kerajaan tuanku akan memastikan
tiada sesiapa mengatasi undang-undang. Pada masa yang sama, prinsip pada tanggal 10 Julai 1980, almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah Ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riyatuddin Muazzam Shah telah ditabal sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-7. Ditakdirkan Allah yang Maha Berkuasa, pada hari ini beta ditabalkan pula sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 di atas singgasana dan mahkota yang sama yang digunakan oleh almarhum Paduka Ayahanda 39 tahun yang lalu. Semasa pemerintahan almarhum Paduka Ayahanda, Baginda tegas namun terbuka dalam melontar mutiara pandangan. Hubungan Baginda dengan rakyat adalah begitu akrab, yang jelas melambangkan jiwa Baginda yang sentiasa memberi keutamaan kepada rakyat. Marilah sama-sama kita memohon kehadrat Allah SWT, roh Baginda ditempatkan bersama para solehin dan muttaqin. Sesungguhnya institusi Yang di-Pertuan Agong adalah amat penting dalam sistem kenegaraan Malaysia. Demokrasi berparlimen memberi peluang pada setiap rakyat untuk berperanan secara langsung dalam membentuk baru yang dinamakan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Beta berharap usaha-usaha untuk membasmi kemiskinan turut diberikan keutamaan. Kitaran warisan kemiskinan wajar ditangani segera kerana ianya bakal menjejas agenda pembentukan sebuah negara yang maju. Perjalanan untuk mencapai kemakmuran bersama bukanlah mudah. Setiap lapisan rakyat berperanan untuk menyumbang dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju, yang dipandang tinggi oleh seluruh dunia. Beta juga menyambut baik usaha-usaha kerajaan Beta untuk mengukuhkan perpaduan di kalangan rakyat melalui penubuhan badan bebas Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat. Perpaduan dan keharmonian rakyat adalah merupakan tiang seri kekuatan negara. Nasihat Beta, jangan sekali-kali kita mencetuskan api perselisihan dengan membangkitkan perkara yang boleh menggugat dan meruntuh keharmonian negara. Bermain dengan api bukan hanya membakar diri sendiri, malahan akan turut membakar seluruh kampung halaman. Marilah kita sama-sama mengambil pengajaran daripada titah almarhum Paduka Ayahanda Beta pada tahun 1984. Mencetuskan sesuatu krisis adalah senang dalam sekelip mata sahaja, tetapi mencari jalan penyelesaian adalah begitu susah sekali. Kenalah kita berfikir panjang sebelum mengambil sesuatu sikap yang boleh memberi kesan yang buruk kepada rakyat. Inilah negara kita, tempat kita mencari nafkah hidup dan bukan sebaliknya. Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Beta menyambut baik dan mengucapkan terima kasih pada Memanda Perdana Menteri yang telah menyampaikan ikrar taat setia bagi pihak kerajaan, anggota pentadbiran, penjawat awam, pasukan keselamatan dan seluruh rakyat jelata sekalian. Beta amat berkeyakinan kerajaan Beta yang dikemudi oleh Memanda الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يا عزيز يا قهار
Di hari yang bersejarah ini, sempena istiadat pertabalan hamba-Mu sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kami memohon ya Allah, berkatilah istiadat pertabalan ini. Engkau limpahkanlah riayah dan inayah-Mu. Kurniakanlah ya Allah taufik dan hidayah yang berkekalan, istiqamah dan keazaman ke atas baginda, supaya dapat melaksanakan tugas dan kewajipannya ini dengan sempurna dan jayanya. Allahumma ya Hannan wa ya Mannan, dengan berkat nama-nama-Mu yang mulia, kami menadah tangan memohon, Engkau selamatkanlah serta peliharakanlah kami dari segala ancaman dan keburukan. Hindarkanlah kami dari segala bentuk kejahatan, agar hidup kami di dunia mendapat keberkatan, di akhirat mendapat kebahagiaan. Allahumma ya hadi ila siratim mustaqim, pimpinlah kami ke jalan kebenaran, jalan lurus yang Engkau gariskan. Iratkanlah perpaduan antara kami untuk menjalani hidup penuh mesra, bersefahaman dan bekerjasama tanpa mengira rupa bangsa dan keturunan. Allahumma ya dzal fadli wal ihsan, kami menadah tangan memohon kehadrat-Mu ya Allah. Engkau peliharakanlah serta lindungilah hamba-Mu raja kami yang ditabalkan pada hari ini sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pertuan Sri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, dengan sepenuh riayah dan sebaik-baik pemeliharaan. Ya Allah, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada baginda berdua dalam melaksanakan amanah pemerintahan dengan penuh keadilan, bersemayam di atas takhta penuh kedaulatan. Ya Allah, kurniakanlah keafiatan dan keberkatan yang berpanjangan ke atas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena hari keputusan baginda pada hari ini. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah ke atas Duli-Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Raja-Raja serta pemaisuri-pemaisuri baginda. Begitu juga kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah serta Yang Mulia Putera Mahkota Abu Dhabi. Begitu juga ke atas tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri dan isteri-isteri serta kerabat-kerabat raja sekaliannya. Kami mohonkan juga ya Allah keselamatan dan kesejahteraan ke atas para pemimpin negara serta rakyat jelata seluruhnya, agar sentiasa lindungi di bawah riayah yang berkekalan dari Tuhan sekalian alam. Bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan itu sempurnalah sudah istiadat pertabalan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, dan bakal menyusul selepas ini Seri Paduka Baginda berdua bakal berangkat meninggalkan Balai Rung Seri. Datuk Paduka Maharaja Lela dengan ini akan menghadap
keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Permaisuri dan tetamu diraja luar negara bersama-sama Tuan Yang Terutama, Yang Dipertua Negeri dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan, diiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan suami meninggalkan Balai Rong Seri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong telah berangkat meninggalkan Balai Rong Seri dengan didahului oleh Datuk Paduka Marjalela dan Datuk Penghulu Istiadat yang membawa paha berisi Al-Quranul Karim dan panglima-panglima yang membawa cogan alam, cogan agama dan alat-alat kebesaran diraja dan berangkat terus menuju ke Dewan Seri Maharaja. Dan kini disusuli dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Permaisuri dan tetamu diraja luar negara bersama-sama Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri dan Yang Amat Bahagia Tuan Puan diiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan suami.